Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Timbalan Dipertua di atas peluang yang diberikan untuk Kepala Batas turut serta dalam perbahasan kali ini. Harta negara ditadbir dengan adil. Nabi Yusuf, pemimpin yang terpilih. Jika berdiam, Hospital Gaza dibedil. Bak kata Hamka, gantilah bajumu berkapan putih. Kepada saudara kami, semua daripada Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, para pejuang Palestin, para pejuang, semoga Allah memberikan bantuan, pertolongan kepada kalian semua dalam mencapai kebebasan dan kemenangan. Kesengsaraan dan penindasan yang berlaku kepada mereka bukanlah pilihan mereka, tetapi di atas keterpaksaan dipaksa oleh tentera Zionis laknatullahi alaih. Dengan izin Timbalan Dipertua, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Puan Timbalan Dipertua, peranan wanita dilihat penting dan telah membentuk separuh penduduk negara dan menyumbang kepada ekonomi negara, dan kita menyaksikan wanita tidak lagi terhad menggalas tanggungjawab dan tugas di rumah semata-mata, bahkan menceburi bidang kerjaya yang dikuasai dan dipelopori oleh lelaki. Wanita telah berjaya meningkatkan potensi diri dan bantu mengukuhkan ekonomi keluarga serta negara. Justru, kalau kita lihat laporan kadar kesuburan jumlah KKJ bagi wanita di Malaysia telah menurun sejak 5 dekad lepas, dan jika trend ini berterusan, maka dijangka kadar pertumbuhan tahunan penduduk kekal menurun hingga mencecah paras 0.7% pada 2050. Jika kita lihat antara faktor penurunan KKJ ini adalah disebabkan kelewatan berkahwin yang menyebabkan reproduktif menjadi lebih pendek, kecenderungan untuk mempunyai saiz keluarga itu pendek dan kecil atas pelbagai punca-punca tertentu, antaranya adalah kemampuan keuangan serta masalah kesihatan. Maka jika kita lihat kepada perkara ini, kesan jangka masa panjang yang bakal dialami oleh Malaysia ialah negara akan semakin kekurangan tenaga pekerja tempatan, yang akhirnya menyebabkan pemain industri tempatan terpaksa mengambil buruh asing lebih ramai untuk menampung kekurangan tenaga kerja dalam negara. Kedua saiz pasaran yang bergantung kepada kuasa membeli rakyat tempatan akan bertambah kecil. Saiz produktiviti negara juga akan mengecil. Malah Malaysia berkemungkinan akan berdepan dengan situasi populasi tua yang berisiko diabaikan kerana tiada ahli keluarga yang menjaga. Justru, Kepala Batas ingin membawakan beberapa perkara penting dan fokus untuk kita perhatikan, terutama khusus untuk kesejahteraan rakyat, wanita, ibu muda serta masa depan negara. Puan Timbalan Dipertua, perkara yang pertama adalah dasar perumahan negara. Jika kita lihat kepada dasar perumahan negara DSN yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perumahan Negara di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sebanyak 30% pembinaan rumah kos rendah di dalam setiap pembangunan perumahan swasta mula diperkenalkan pada tahun 1981. Manakala harga rumah kos rendah yang perlu dibina oleh pihak swasta pada ketika itu ditetapkan tidak melebihi RM25,000. Maka Kepala Batas berpandangan fasa kedua dasar perumahan negara yang bertemakan perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan dari tahun 1970 hingga 1985 adalah satu fasa yang boleh disemak semula untuk dijadikan modul dalam usaha mengatasi kemiskinan dan tekanan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat masa ini, terutamanya bagi kumpulan miskin bandar. Tanggungjawab ini adalah untuk penyediaan rumah, terutama untuk golongan berpendapatan rendah, mestilah terletak di bawah kerajaan persekutuan dan juga negeri. Jika dilihat di negeri Pulau Pinang, nilai rumah kos rendah terbahagi kepada dua. Rumah kos rendah jenis A bernilai RM42,000, manakala rumah kos rendah jenis B bernilai RM72,500. Maka Kepala Batas menyarankan projek-projek perumahan masa ini mestilah menumpukan kepada pembinaan perumahan rakyat.
Penumpuan mestilah diberikan kepada memperbanyakkan dan menyegerakan pembinaan PPR secara jualan ataupun rent to own, sewa dan beli ataupun rumah kos rendah jenis A dan B khususnya di negeri Pulau Pinang yang bernilai RM80,000 ke bawah kepada pasangan muda, ibu tunggal dan terutamanya kepada ibu-ibu muda yang baru bekerja. Puan Timbalan Yang di-Pertua, Kepala Batas menyarankan agar nisbah perancangan bandar ataupun perumahan negara disemak semula dengan menjadikan pembinaan rumah kos rendah bernilai RM80,000 ke bawah dibina melebihi 30% daripada jumlah dan kaedah yang telah diguna pakai sebelum ini. Namun janganlah perumahan ini bernilai kos rendah atau rendah sederhana, maka saiz perseginya juga dikecilkan dan lot parking juga dijual secara berasingan untuk menampakkan murahnya harga rumah yang dijual. Mesralah kepada keperluan rakyat kerana rakyat kita berada di sini. Kepala Batas sarankan agar penyelarasan projek perumahan rakyat dan awam mestilah dilaksanakan dengan tanggungjawab mengawal dan memantau diambil oleh syarikat milik kerajaan ataupun JRC, terutamanya bagi projek perumahan kos rendah dan kos rumah sederhana. Jabatan Perumahan Negara dan Kementerian KPKT mestilah menjadi tempat rakyat mahen berpaut, bukan tempat kaut mengaut. Jika perlu dimonopoli projek ini oleh pihak kerajaan, maka pastikan ianya adalah demi kepentingan dan keuntungan rakyat mahen. Yang kedua, kos sara hidup. Peningkatan kos sara hidup telah memaksa para ibu dan bapa untuk bekerja. Malah kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh telah meruntuhkan fabrik sosial dan juga institusi kekeluargaan, terutamanya dalam industri kilang yang memerlukan mereka bekerja mengikut shift. Maka kalau kita lihat bersama, masa untuk bersama keluarga makin berkurang, isu sosial semakin meningkat dan keadaan anak dilihat terabai, kurang kasih sayang dan keseimbangan hidup juga berkurangan. Secara purata B40 di Malaysia akan bawa pulang kira-kira RM1,500 hingga RM2,000 sebulan untuk menyara keluarga. Bagi seorang ibu muna yang tinggal di bandaraya seperti Kuala Lumpur dan yang tinggal di luar bandar seperti di Dun Penaga Kepala Batas, kalau kita lihat secara rasionalnya pembiayaan mereka bagi menampung kehidupan tidak jauh beza. Walau bagaimanapun yang membezakan mereka ialah tekanan hidup yang dilalui oleh ibu muda di bandar besar adalah lebih tinggi. Kebiasaannya, seorang ibu muda akan mula bekerja bagi membantu suami kerana kos saraan anak mula meningkat. Peningkatan kos seiring dengan pembesaran anak, jumlah susu tin, susu paket, lampin pakai buah yang berbeza harga, kos mengasuh anak yang meningkat bukanlah dikatakan suami itu pembalas, tetapi kerana kos sara hidup yang mendesak membuatkan ibu-ibu muda ini terpaksa bekerja. Jika di bandar besar, pembiayaan sewa rumah bagi rumah flat bersaiz 650 kaki persegi boleh mencecah harga RM1,000. Belum lagi dikira pendapatan dengan kos-kos bil kemudahan air, elektrik serta kos saraan sebulan. Bagaimana pula kos sara hidup selepas anak mula bersekolah ataupun jumlah anak bertambah? Selain golongan B40 yang terkesan teruk, tekanan ini juga sebenarnya turut menghimpit golongan M40 dan T20 yang mempunyai anak yang ramai dan masih ada yang sedang bersekolah. Kepala Batas ingin bertanya, adakah konsep dan insentif dasar gaji progresif yang diumumkan oleh Menteri Ekonomi dapat membantu para ibu muda ini keluar dari garis kemiskinan dan tekanan kos sara hidup semakin membebankan? Bagaimana pula keputusan pelaksanaan dasar tersebut memandangkan hanya 18% majikan dalam negara telah melaksanakan struktur gaji berdasarkan produktiviti pada tahun 2022. Selain itu, Kepala Batas berpendapat jadual pembayaran balik PTPTN perlu disemak semula seperti tawaran pemberian diskaun sehingga 20% bagi kaedah pembayaran balik semula, penuh atau separuh dan pemotongan gaji. Pertimbangan ini juga diberikan kepada PTPTN kerana kelangsungan dana mereka bergantung kepada komitmen bayaran balik daripada para peminjam. Mungkin dengan kaedah ini dapat menarik minat lebih ramai graduat untuk melangsaikan pinjaman mereka dengan segera. Mahasiswa turut terkesan dengan kos sara hidup. Jika kos untuk menyewa sebuah rumah adalah RM1,200 sebulan, ianya bukanlah nilai yang besar bagi mereka yang berkemampuan, tapi kesannya kepada keluarga yang mempunyai tanggungan yang ramai dan mempunyai pendapatan yang kecil. Ditambah dengan makanan dan barangan asas
yang mula menaik. Maka Kepala Batas memohon agar institusi-institusi pengajian awam IPTA diberi satu geran khas untuk membina dan menyegerakan pembinaan bagi menambah asrama dalam kampus untuk memudahkan para mahasiswa. Jika dulu harga mi segera RM4.50, tapi kini boleh mencecah sehingga harga RM6 satu pack. Makanan inilah yang mempunyai makanan paling murah, paling sedap dan menjimatkan bagi seorang pelajar di asrama ataupun di rumah sewa. Belum lagi dikira dengan harga minuman 3-in-1 dan juga keperluan-keperluan asas yang lain. Kepala Batas turut mencadangkan agar diskaun siswa diperkenalkan untuk pembelian peralatan belajar, barangan harian dan juga makanan. Malah boleh diperpanjangkan kepada kenderaan bermotor terpilih dan juga basikal untuk kegunaan pelajar berulang-alik menghadiri kelas. Yang ketiga, Taska. Pada 22 Ogos 2020, Rantau Panjang selaku Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ketika itu telah memperkenalkan program subsidi Taska bernilai 35 juta bertujuan untuk meringankan beban ibu bapa yang bekerja semasa tempoh PKP melalui pemberian subsidi bagi menjimatkan perbelanjaan perkhidmatan penjagaan anak. Maka program ini diberi dalam bentuk bantuan keuangan dan pelepasan cukai serta pemberian geran sehingga RM5,000 bagi pengendali Taska yang berdaftar dengan JKM. Bolehkah inisiatif ini dipertimbangkan untuk dilaksanakan semula sebagai langkah jangka masa pendek hingga modul inisiatif yang lebih baik dapat diperkenalkan kerana jumlah ibu bapa yang perlu bekerja semakin bertambah bilangannya. Program subsidi Taska dilihat relevan pada masa ini dalam membantu para ibu bapa, terutamanya golongan ibu muda dalam mengurangkan beban peningkatan kos sara hidup. Malah membantu para pengusaha Taska yang layak dan memenuhi syarat untuk bertahan. Sudah tentu mereka juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup dan kos operasi dalam memastikan pusat asuhan yang diusahakan terus bertahan dan beroperasi. Maka Kepala Batas mencadangkan pusat jagaan harian seperti Taska dapat dibina di setiap lokaliti. Kepala Batas mencadangkan agar ianya dapat dibuka di jabatan-jabatan kerajaan seperti bangunan persekutuan yang mempunyai jumlah kaki tangan yang ramai. Salah satu pusat jagaan yang telah lama beroperasi ialah Taska Pelangi di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Sudah pasti ia dilihat dapat membantu baik produktiviti para penjawat awam yang lebih tenang untuk bekerja dan mengetahui keselamatan anak-anak mereka lebih terjamin. Bagi ibu muda yang bekerja di sektor swasta, sama ada lokasi bekerja atau tinggal di kawasan berdekatan dengan persekutuan tersebut atau pembangunan tersebut, maka dibenarkan mereka untuk berdaftar anak-anak mereka di Taska tersebut bagi memastikan inisiatif serampang dua mata iaitu menambah baik kesejahteraan sosial penjawat awam dan juga masyarakat. Seterusnya, yang kelima, pelancongan dan juga kemakmuran. Puan Timbalan Yang Dipertua, pelancongan sebenarnya mampu menaik taraf ekonomi sebuah kawasan. Perkara ini dapat dilihat seperti mana negeri Kedah sebelum ini contohnya membangunkan produk pelancongan seperti Pulau Songsong. Taraf kehidupan masyarakat setempat meningkat kerana kehadiran pelancong yang ramai dapat membantu para warga tempatan mencari sumber pendapatan melalui perniagaan kecil-kecilan seperti gerai makan dan juga inap desa. Maka Kepala Batas sebenarnya dilihat berpotensi untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan terutamanya di sepanjang lembangan Sungai Muda. Ketika zaman Kementerian Alam Sekitar dan Asas Tani, KASA dipimpin oleh Kubang Kerian, satu inisiatif denai sungai kebangsaan telah diperkenalkan bagi menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian di sepanjang sungai tersebut. Maka Kepala Batas berharap agar kerjasama daripada Kementerian Pelancongan dapat membantu denai sungai kebangsaan ini dapat diteruskan dan dikomersialkan. Perkara ini dilihat disebabkan peningkatan taraf hidup ini dapat membantu para ibu muda, ibu tunggal dan juga anak muda menjana pendapatan sebagai pekerja di sektor pelancongan ataupun memulakan perniagaan sendiri bagi merancakkan lagi sektor pelancongan tempatan. Kepala Batas kini mempunyai taman tema air yang dikenali sebagai Bertam Water Park yang mampu menarik pengunjung seisi keluarga. Maka taman tema ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang telah membantu pengusaha tempatan
di sekitarnya menikmati penjanaan ekonomi dengan kehadiran pelancong domestik, malah berpotensi untuk menarik perhatian pengunjung dari dalam dan juga luar negara. Maka saya mohon pihak Kementerian Pelancongan dapat menyediakan peruntukan pembangunan dan peluang untuk meningkatkan potensi di kepala batas. Saya mohon 1 minit untuk penggulungan. Puan Timbalan Yang Dipertua, Kepala Batas melihat bahawa dasar gaji minimum ini mesti diselarikan dengan dasar perumahan negara ketika ini. Amat penting untuk kerajaan memperjelaskan strategi-strategi di bawah dasar perumahan negara dengan membezakan antara housing needs dan juga housing wants dengan izin. Apa yang rakyat inginkan sekarang bukanlah duit yang mampu membeli seisi dunia, tetapi cukuplah dapat memastikan ada makanan dapat dihidangkan di atas meja dan perbelanjaan harian yang mencukupi. Maka timbalan Puan Yang Dipertua, saya akhiri dengan satu hadis Nabi SAW yang bermaksud, apabila Allah mengkehendaki kebaikan bagi seorang raja ataupun pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu, menteri ataupun penasihat yang benar dan ikhlas. Jika pemimpin itu lupa ataupun leka, nescaya diberikan peringatan. Jika pemimpin itu mengingati, nescaya akan diberikan pertolongan kepadanya. Sebaliknya, jika Allah mengkehendaki selain daripadanya iaitu keburukan kepada pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu yang jahat. Jika pemimpin itu lupa dan lalai, nescaya tidak diberikan peringatan, dan jika dia mengingati, nescaya tidak diberikan pertolongan kepadanya. Riwayat Abu Daud. Dengan itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas. Saya jemput Yang Berhormat Stamping. Terima kasih Puan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2024. Perkara yang pertama yang saya ingin membangkitkan adalah berkenaan dengan penyalahgunaan dadah yang semakin meningkat dalam tempoh 2 tahun ini di Kuching dan Sarawak. Ramai pemuda telah didapati terjebak dalam kegiatan penyalahgunaan dadah dan bahan